Warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini cikgu teruskan bab 9 kita. Okey, tentang ekosistem paya bakau. Sebelum itu kita recall balik apa yang awak dah belajar. Sebelum ni awak belajar tentang apa? Aras trough. Okey, kemudian awak dah belajar tentang rantai makanan, siratan makanan. Okey, kemudian piramid ekologi. Piramid ekologi ada 3, iaitu piramid bilangan, piramid biojisim dan juga piramid tenaga. So cikgu harap kamu dapat bezakan antara ketiga-tiga piramid ini. Kemudian kamu dah belajar tentang interaksi antara komponen biosis. Okey. Okey, ada saprofitism, kemudian ada simbiosis, ada pemangsaan dan juga persaingan. Okey, so hari ini kita teruskan dengan ekosistem paya bakau. Okey, so ekosistem paya bakau sama juga, dia terdiri daripada komponen biosis dan juga komponen abiosis. So, tak perlu bagi tahu dah kan apa dia komponen biosis dengan abiosis, semua dah tahu dah kan. Okey, so kita tengok sama-sama komponen abiosis yang terdapat pada ekosistem paya bakau. Okey, pertama sekali, okey, paya bakau ni dia ekosistem komponen abiosis yang terdapat pada ekosistem paya bakau adalah dia terdedah kepada ombak dan juga pasang surut air. Okey. Yang kedua, yang pertama, okey, yang kedua, okey, paya bakau diduduk dalam ekosistem yang mempunyai tanah yang lembut, berselut, berlumpur dan juga kurang pengudaraan. Okey, yang ketiga terdedah kepada tiupan angin yang kencang. Okey, yang keempat, kandungan garam dalam tanah yang tinggi dan juga kepekatan oksigen terlarut yang sangat rendah dalam air. Okey, yang kelima, terdedah kepada keamatan cahaya matahari yang tinggi dan juga yang keenam, percabahan biji benih di kawasan pasang surut air. Okay, so ini semua adalah komponen abiosis, komponen bukan hidup. Okay. So seterusnya kita tengok kepada komponen biosis. Komponen biosis dalam ekosistem paya bakau. Okay, kenapa adanya, of course lah, komponen biosis melibatkan flora dan juga fauna. Okay. Jadi dia ekosistem paya bakau ini mungkin sesuai sebagai habitat kepada flora dan fauna. Okay, selain daripada tu juga dia boleh membentuk jaringan makanan untuk mengekalkan hutan paya bakau dalam keadaan keseimbangan dinamik. Okay, so ada rantai makanan, ada jaringan makanan. So kita boleh tengok kat sini antara komponen biosis yang terdapat dalam ekosistem paya bakau antaranya mungkin kat kawasan lain ada benda lain pula. Okey, contoh kat sini ada lotong, bukan lontong lotong kelabu, monyet Belanda, ada ular, ada ikan belacak, belangkas, ketam, pokok bakau, cendawan dan juga burung bangau. Okey, kalau kita tengok eksplorasi bio kat sini, kelip-kelip adalah serangga yang dapat ditemui di paya bakau. Hutan paya bakau di Kampung Kuantan, Kuala Selangor terkenal dengan kelip-kelip Thyreaptis tina. Okey. So kalau dekat Terengganu ni, dekat area Kemaman Kampung Yakyah, ada kelip-kelip. So kat kawasan situ adalah kawasan paya bakau. So one of component biosis lah, kelip-kelip tu. Okay, so satu kat kawasan yang lain, maksudnya ada komponen biosis yang berlainan. Okay. Alright. So seterusnya kita tengok kepada ciri penyesuaian pokok bakau. Okey, apa ciri-ciri penyesuaian pokok bakau yang dia boleh beradaptasi dalam keadaan dalam keadaan yang ekstrim kan? Sebelum ni kita dah belajar dah sebenarnya. Jadi kita tengok lagi sekali. Okey, so antara penyesuaian ciri-ciri. Okey, ciri-ciri ataupun penyesuaian pokok bakau, macam mana dia boleh beradaptasi dengan keadaan persekitarannya. Okey, bahagian pokok bakau yang pertama adalah daun. Okey, macam mana dia dapat sesuaikan diri? Daun dia macam mana?
Okey, pokok paya bakau ni, pokok bakau dia mempunyai daun berkutikel tebal. Okey, nampak dia punya struktur daun dia ni mempunyai kutikel yang tebal. Okey, dan juga stoma dia terbenam. Okey, so ni fakta fakta. Okey, kalau soalan dia kata terangkan ciri penyesuaian pokok bakau, so fakta dia yang pertama dari segi daun, daun berkutikel tebal dan juga stoma terbenam. Fakta dia. Untuk apa? Untuk mengurangkan kadar transpirasi. So ini explanation dia. So dapat 2 markah kat sini. Okey. Alright, yang kedua, pokok bakau juga mempunyai daun sekulen. Okey, yang dapat menyimpan air, daun sekulen. So ni fakta dia. Okey, untuk apa? Untuk menyimpan air. Okay, serta mempunyai struktur khas yang dikenali sebagai hidatot. Okey. Untuk apa hidatot ini? Untuk menyingkirkan garam berlebihan. Okey. Yang ketiga, daun yang tua dapat menyimpan garam dan akan gugur apabila kepekatan garam yang disimpan terlalu banyak. So ada 3 poin untuk bahagian daun sahaja. Sedap soalan ni kalau ditanya dalam soalan esei ni. So bahagian daun saja ada 3 benda. Yang pertama, daun berkutikel tebal, lepas tu stoma terbenam. Stoma terbenam pun boleh jadi satu lagi fakta. Okey, yang ketiga daun sekulen, lepas tu yang keempat ada hidatot, yang kelima daun yang tua dia simpan garam. Dan bila dia kepekatan garam dia terlalu tinggi, dia akan gugur. Okey, itu bahagian daun sahaja. Kemudian kita tengok pula kepada akar pneumotofor. Okey, akar pneumotofor merupakan unjuran akar pendek dari permukaan tanah untuk pengudaraan di kawasan yang sering ditenggelami air. Jadi dia terkeluar daripada tanah. Untuk apa dia terkeluar daripada tanah? Untuk pengudaraan, sebab kawasan tadi kalau kita tengok tadi kan apa ciri dia punya komponen abiosis tadi kan, dekat kawasan paya bakau ini dia mempunyai kepekatan oksigen terlarut yang sangat rendah. Jadi bila dia ada akar, okey, akar ni dia terkeluar daripada permukaan tanah. Jadi untuk apa? Untuk pengudaraan, sebab kawasan ini sering ditenggelami oleh air. Okey, akar ini membantu pertukaran gas antara akar yang tenggelam dengan atmosfera melalui lentisel. Lentisel ni adalah liang yang terdapat pada akar. Okey. So contohnya Avicennia species. Sebab Avicennia species ini dia duduk dekat kawasan yang paling dekat dengan air. So kalau air surut tak apalah, dia tak tenggelam. Tapi kalau air pasang, Avicennia species mungkin akan tenggelam lah. Jadi bila dia tenggelam, akar dia pun akan tenggelam lah. Okay, so lack of oxygen. Okay. Seterusnya, kita tengok pula kepada akar jangkang. Okay, tadi akar pneumotofor. Okay, kemudian akar jangkang. Okay, akar jangkang ni adalah dia tumbuh bercabang. Okay, bercabang daripada bahagian bawah batang pokok bakau. Okay, kalau kita tengok ni, bahagian bawah pokok bakau tu dia bercabang. Okay, itu adalah akar jangkang. So, apa fungsi dia? Adalah untuk mencengkam di dalam tanah dengan kuat untuk memberi sokongan bagi melawan tiupan angin dan juga ombak yang kuat. Okey, jadi bila dia ada akar jangkang, so kuatlah. Sebabnya pokok paya bakau ni, one of pokok yang boleh boleh break down wave, boleh memecahkan ombak yang kuat. Jadi dengan adanya akar jangkang ini, so dia dapat bagi sokongan kepada pokok bakau. So contoh pokok bakau yang mempunyai akar jangkang adalah Rhizopora species. Okey, next adalah akar bani. Okay, akar bani adalah sejenis akar dengan struktur kepingan yang menebal. Okey, kepingan yang menebal. Nampak dia menebal struktur dia menebal, kepingan menebal untuk menambah luas permukaan dasarnya. Okay, akar ini menyokong pokok yang tumbuh di atas tanah lembut yang bersempadan dengan daratan. Sebab dia ni, akar bani ni adalah level yang ketiga.
Mula-mula sekali level yang pertama yang menghadap air adalah adalah Avicennia dan juga Sonoratia. Yang kedua adalah Rhizopora dan yang ketiga ni maksudnya dia dekat dengan daratan. Yang ketiga ni adalah Bruguera species. Okay, so Bruguera species dia mempunyai akar banig. Okay, macam mana pula dengan biji benih? Biji benih, so ciri penyesuaian yang kelima adalah biji benih. Okey, biji benih dia dipanggil sebagai viviparity. Ini cikgu dah sebelum ni cikgu dah ajar kan. Okey, viviparity ni maksudnya apa? Dia bercambar, biji benih dia bercambar dan tumbuh semasa masih melekat pada pokok induk. Okey, nampak di biji benih dia dia tumbuh dekat dia tumbuh dan melekat pada pokok induk. Okey. Jadi hal ini membolehkan biji benih yang jatuh tercacak di atas tanah berlumpur dan tidak dihanyutkan oleh ombak. So bila dia jatuh naik terus atas tanah. Okey, jadi tak dibawa oleh ombak lah. So itu cara macam mana kemandirian pokok paya bakau untuk memastikan dia boleh hidup di kawasan yang agak ekstrim. Okey. Okey, next kita teruskan dengan pengkolonian dan juga sesaran. Okey, kalau kamu tengok muka surat 188 buku teks kamu tu. Okey, pengkolonian dan juga sesaran ini dia akan berlaku apabila berlaku perubahan. Kalau ada perubahan pada alam semula jadi tu. Perubahan pada ekosistem tu. Okey, contoh kalau ada letusan gunung berapi, gempa bumi, kemarau. Jadi menyebabkan ekosistem itu akan berubah. Okey, mungkin disebabkan apa? Letusan gunung berapi. Mungkin disebabkan oleh banjir pun boleh. Kemarau. Okey. Jadi kawasan itu akan berubahlah. Okey. Jadi bila berlaku perubahan itu, kawasan kosong asal-asal tadi akan dihuni oleh contoh kalau satu kawasan yang tandus, okey. Lepas tu dia akan dihuni oleh spesies perintis. Okey, spesies perintis ni apa? Spesies yang mula-mula dulu menduduki satu kawasan tu. Contoh kalau satu kawasan padang yang tandus. Mula-mula sekali spesies perintis apa yang duduk dekat satu kawasan yang tandus tu? Mestilah rumput, betul tak? So rumput adalah spesies perintis. Dia mula-mula spesies yang mula-mula duduk dekat kawasan yang belum pernah diduduki oleh spesies yang lain. Okey, spesies perintis. Okey. Okey, kita tengok dulu maksud pengkolonian ni apa. Pengkolonian ni adalah tumbuhan yang mula menakluki tempat yang belum diduduki. Maksudnya proses di mana tumbuhan menakluki tempat yang belum diduduki, membiak dan membentuk koloni di kawasan tersebut. Maksudnya pengkolonian ni akan dilakukan oleh spesies perintis. Mula-mula duduk dekat kawasan yang tak ada orang lagi. Bukan tak ada orang, maksudnya tak ada lagi tumbuhan kat situ. Jadi dia dikenali sebagai spesies perintis dan yang mengalami proses pengkolonian. Kita panggil dia sebagai pengkolonian lah. Okey, apa dia sesaran? Okey, sesaran adalah sesetengah spesies tumbuhan yang dominan di suatu habitat perlahan-lahan digantikan oleh spesies lain yang dipanggil penyesal. Okey, kalau macam tak nampak, tak faham kan? Okey, sesaran ni maksudnya gini. Asal-asal tadi adalah spesies perintis. Contoh cikgu kata rumput mula-mula sekali. Okey, mula-mula sekali duduk di kawasan yang tandus adalah rumput. Lama-lama rumput ini tidak sesuai lagi duduk kawasan ni. Bila tak kawasan itu dia dah jadi mungkin tak sesuai lagi lah untuk kehidupan rumput dekat kawasan tu. Maksud dia akan jadi naik jadi belukar. Okey, lepas belukar dia akan jadi hutan. Lepas jadi hutan dia akan jadi hutan tebal. Itulah panggil proses sesaran. Maksudnya spesies tumbuhan yang dominan dekat satu habitat tu digantikan oleh spesies yang lain. Spesies yang lain itu dipanggil sebagai penyesal.
dan proses ini dinamakan sebagai sesaran. Okey, boleh tak? Pengkolonian tadi proses di mana tumbuhan mula duduk dekat kawasan yang baru, kawasan yang belum diduduki. Sesaran ni dia sesar. Okey, yang asal-asal tadi rumput, lepas tu rumput disesarkan bila keadaan itu tidak sesuai lagi untuk rumput, jadi digantikan dengan belukar, lalang ke, dia naik lalang dulu kan, lepas rumput dia akan naik lalang dulu. Okey, dia jadi lalang dulu, lepas jadi lalang dia akan jadi belukar lah. Okey, lepas belukar dia akan jadi hutan kecil. Hutan tak adalah pokok besar sangat. Lama-lama kalau dibiarkan, dia akan disesarkan jadi hutan tebal. Okey. Kan, that's why lah kalau rumah kita kena potong rumput tu. Kalau tak, akan jadi hutan tebal lah rumah kita. Gitu. Okay. Alright. Okay, so kita tengok ni adalah pengkolonian dan juga sesaran di kawasan paya bakau. Okay. So yang facing dengan air adalah spesies, ni air pasang, kawasan air pasang. Kemudian air surut. Okay. Okay, spesies yang ada dekat ada 3 zon dalam paya bakau. Zon garis pantai, yang pertama. Yang kedua adalah zon tengah dan yang ketiga adalah zon belakang. Okey, zon garis pantai terdiri daripada spesies paya bakau, pokok bakau, Avicennia spesies dan juga Soneratia spesies. Okey. Right. Zon tengah terdiri daripada Rhizopora spesies dan juga zon belakang adalah Bruguera spesies. Okay. Alright. So dia punya adaptation dia punya ciri-ciri dia adalah yang paling ketara sekali kalau kita tengok kepada dia punya struktur akar dia kan. Ni kalau Avicennia soneratia dia mempunyai akar apa? Akar pneumatophore. Okay, kemudian Rhizopora dia ada akar cangkang, kemudian Bruguera dia ada akar bani. Okey. Jadinya kita tengok macam mana proses pengkolonian dan juga sesaran di kawasan paya bakau. Okey, untuk zon garis pantai. Okey, zon garis pantai adalah paling terdedah kepada ombak besar. Okay, kemudian dia ditumbuhi oleh spesies perintis. Okay, macam saya kata tadi, spesies perintis adalah spesies yang mula-mula menduduki kawasan yang belum ditumbuhi oleh spesies yang lain. So, untuk paya bakau, untuk pokok bakau, zon spesies perintis dia adalah Avicennia spesies. Avicennia spesies ni apa? Pokok api. Okay, dan juga Soneratia, iaitu pokok perepat. Okay. So, dia punya sistem akar dia adalah akar pneumatophore untuk membantu pokok memerangkap lumpur dan bahan organik yang dibawa oleh air pasang. Okay, jadi bila akar tu dia memerangkap lumpur, okay, apa yang berlaku? Okay, pengumpulan lumpur secara beransur-ansur menyebabkan tanah itu menjadi lebih tinggi dan juga padat. Kan dia punya akar tadi tu, akar dia adalah pneumatophore. Jadi bila akar pneumatophore, akar dia luas, akar yang meluas dan juga akar pneumatophore. Akar dia ni membantu pokok tu memerangkap lumpur. Dia perangkap lumpur dan juga bahan organik. Masa air pasang, dia perangkap lumpur dengan bahan organik. Jadi, bila lumpur itu diperangkap, lama-lama tanah tu dia akan jadi lebih tinggi dengan padat. Sesuai lagi tak untuk Avicennia spesies hidup dekat kawasan itu? Tak dah kan? Okey, jadi Avicennia spesies tidak sesuai lagi hidup di kawasan itu. Jadi, Rhizopora spesies menyesarkan dan menggantikan spesies perintis. Jadi, bila keadaan itu, lumpur tu menjadi makin tebal dan juga padat, tak sesuai lagi untuk Avicennia spesies untuk hidup. Jadi siapa yang akan gantikan dia? Siapa yang akan sesarkan Avicennia spesies? Adalah Rhizopora spesies. Jadi kawasan itu dia dah tak jadi, dia jadi kawasan yang tidak sesuai lagi untuk Avicennia. So digantikan dengan Rhizopora spesies. Okey, next kita tengok pula kepada zon tengah. Okey, zon tengah terletak di sepanjang sungai berdekatan dengan muara. Okey, ditumbuhi oleh pokok Rhizopora spesies.
Okey, dipanggil pokok bakau minyak. Okey, so dia mempunyai akar jangkang berselirat yang dapat memerangkap ranting kayu dan lumpur yang hanyut serta menyekat aliran arus air. Okey, sama juga, dia lebih kurang. Tapi dia sampah-sampah pun kalau kamu perasan, okey, dekat paya bakau, biasanya dia akan terperangkap dekat situ kawasan-kawasan ini. Jadi rhizopora ni bila dia akar jangkang, okey, jadi dia dapat memerangkap ranting kayu dan juga lumpur yang hanyut. Lepas tu dia menyekat aliran arus air. Okey. Bila berlaku pemerangkapan lumpur, apa yang berlaku? Menyebabkan pemendapan berlaku dengan lebih pantas kan. Bila dia perangkap yang lumpur, jadi apa yang berlaku? Tanah tu akan jadi mendap. Mendap dengan lebih pantas. Lepas tu tebing dia akan jadi lebih tinggi. Dan juga kering. Okay, kerana kurang dilimpahi air laut semasa air pasang. Okay, sebab dia duduk dekat zon tengah. Jadi dia jadi quite kering lah. Okay, jadi tanah ni kurang sesuai untuk pertumbuhan rhizopora. Tapi dia lebih sesuai untuk Bruguera species. So, Bruguera species menyesarkan. Disesarkan rhizopora species. So, digantikan tempat rhizopora species. Okay. Pula dengan zon belakang. Okey. Zon belakang dia terletak jauh ke daratan. Dia letak sebab dia zon yang ketiga kan. Okey, tanah dia menjadi lebih tinggi, keras dan hanya dilimpahi air laut semasa air pasang. Maksudnya kawasan ni dia lebih kering lah. Okey, ditumbuhi oleh pokok Bruguera species. Bruguera adalah tumbuh merah. Okay, dia mempunyai akar banih untuk memerangkap lebih banyak lumpur dan juga kelodak. Okay, so akar Bruguera ni memerangkap lebih banyak lumpur dan juga kelodak. Jadi, proses pemendapan membentuk paya baharu yang mengunjur ke laut. Okay, pantai yang lama semakin menjauhi laut. Okay, tanah di pantai berubah menjadi daratan serta sesuai untuk pokok daratan seperti Nypa fruticans dan juga Pandanus species. Okey. Okey, jadi Nypa fruticans ni adalah pokok nipah, okey. Dan juga Pandanus species. Pandanus species adalah spesies pandan lah. Spesies pandan. Kan kalau kita tengok dekat kawasan yang apa ni? Pantai, dekat pantai, lepas tu dia ke arah darat sikit. Ada pokok-pokok nipah, lepas tu ada pokok pandan. Lepas tu apa jadi gitu? Sebabnya pokok daratan itu telah menyesarkan dan menggantikan Bruguera species. Okay? So ini adalah proses sesaran dan juga proses pengkolonian yang berlaku di kawasan paya bakau. Okay. Right, kita tengok kepada kepentingan ekosistem paya bakau. Okey, paya bakau dia boleh jadi sebagai zon perlindungan. Kemudian boleh jadi sebagai sumber perikanan. Kemudian jadi sebagai sumber perhutanan dan juga sumber makanan dan juga ubat-ubatan. Okey. Kita tengok satu-satu sebagai zon perlindungan. Okey, sebab apa paya bakau ni sebagai zon perlindungan? Kerana hutan paya bakau menjadi penampan semula jadi. Penampan ni apa? Penampan ni okey, ianya sebagai satu kawasan yang untuk melindungi alam sekitar. Jadi dia merupakan penampan semula jadi bagi mengurangkan kelajuan ombak dan juga angin yang sampai ke kawasan pinggir pantai. So dia dapat melindungi lah ataupun mencegah daripada angin kuat yang sampai ke kawasan pinggir pantai. Okey, kemudian hutan paya bakau menjadi tempat perlindungan kepada ikan kecil, udang, ketam daripada pemangsa. Okey, dan pergerakan arus air serta ombak yang kuat. Jadi dia boleh menyorok-menyorok lah dekat kawasan akar-akar dia tu. Okey.
Yang ketiga, hutan paya bakau menjadi kawasan perlindungan dan tempat mencari makanan bagi pelbagai spesies burung yang bermigrasi. Okey, so ini adalah 3 poin untuk bahagian zon perlindungan. Cikgu memang rasa kalau soalan esei memang sedap lah, best lah. Dia kata kalaulah soalan kata terangkan kepentingan ekosistem paya bakau. 10 markah. Okey. So kita boleh kata untuk zon perlindungan kita ceritalah. Okey, dia jadi apa? So yang pertama fakta dia adalah penampan semula jadi. Kenapa dia boleh jadi penampan semula jadi? Sebab dia dapat mengurangkan kelajuan ombak dengan angin. Okey, yang kedua jadi tempat perlindungan. Perlindungan kepada siapa? Kepada ikan kecil, udang, ketam. Lepas tu dia jadi kawasan perlindungan dan juga tempat cari makanan bagi spesies burung yang bermigrasi. Okey. Yang kedua kita tengok sebagai sumber perikanan. Okey. Hasil laut seperti ikan, udang, ketam, siput menjadi sumber pendapatan para nelayan di kawasan paya bakau. Okey. Sebab ikan, udang banyak duduk kawasan-kawasan paya bakau. Perairan di kawasan paya bakau menyokong industri sangkar terapung untuk menternak spesies komersial. Okey, next. Sumber perhutanan. Okey, kayu bakau boleh dibuat sampan, perangkap ikan dan juga kerangka bangunan. Okey, juga boleh dibuat sebagai barang kraftangan. Kemudian kayu bakau dibakar dalam relau untuk menghasilkan sumber bahan api iaitu kayu arang. Okey, ini adalah sumber perhutanan. Okey, dan yang terakhir sebagai sumber makanan dan ubat-ubatan. Okey, buah Avicennia spesies boleh dimakan sebagai sayur. Itu dia. Tak pernah rasa lagi kan macam mana rasa dia. Bolehlah try. Okey, buah Avicennia boleh dimakan sebagai sayur. Kekacang pokok Avicennia boleh direbus dan dimakan manakala bunganya menghasilkan madu. Ini adalah sebagai sumber makanan. Okey, kemudian buah Senoratia digunakan dalam pembuatan bahan minuman. Buah Naipa nipah kan boleh dimakan dan air daripada buahnya boleh digunakan dalam pembuatan cuka dan juga nira, cuka nipah kan. Okey. Kulit pokok Bruguera digunakan untuk merawat cirit-pirit. Okey. So itu adalah untuk sumber makanan dan juga ubat-ubatan. So nanti cikgu sambunglah dekat dalam grup WhatsApp. Itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.